Rakyat dah muak dengar cerita politik, kata Muhyiddin. Perdana Menteri berkata beliau kini memberi tumpuan dalam menangani krisis COVID-19 berbanding isu politik. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkata, rakyat Malaysia kini sudah muak untuk mendengar cerita-cerita politik. Menurut beliau, kini memberi tumpuan dalam menangani krisis COVID-19 berbanding mengulas isu-isu politik seperti keabsahan Kerajaan Perikatan Nasional yang diterajuinya. Saya dalam kerajaan sejak awal. Saya duduk di kerusi Perdana Menteri. Saya tak fikir soal politik. Rakyat tak nak dengar dah. Dah muak cerita-cerita itu. Yang mereka nak tahu apa kerajaan buat, apa Perdana Menteri, Jemaah Menteri Pentadbiran ni laksanakan untuk menangani isu penting yang mereka hadapi. Saya tak ada dalam kenyataan sebelum ini, hatta sekarang ni, nak mengulas soal-soal berkaitan politik. Nanti orang kata soal politik tak selesa. Dia cerita soal parti dia, gabungan dia, kerajaan dia, keabsahan dia ni, rakyat tak minat. Saya faham tentang itu, katanya. Muhyiddin berkata demikian dalam wawancara dengan RTM dan Astro Awani malam tadi. Dalam perkembangan yang lain, polis panggil Abid namun tiada kertas siasatan dibuka. Pihak polis juga menjelaskan telah memberi kebenaran kepada Abid melakukan kerja-kerja kebajikan sepanjang PKP. Pihak polis memanggil pendakwa bebas Abid Leo berhubung kontroversi yang timbul daripada kerja amal yang dilakukan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia PDRM, Huzir Mohammed, Leo dipanggil pihak cawangan khas Bukit Aman berikutan reaksi orang ramai berkenaan tindakannya memaparkan aktiviti kebajikan di media sosial dan media massa. Berdasarkan pemerhatian, ramai di kalangan masyarakat yang memberi respons positif dan menyokong aktiviti kebajikan yang dilaksanakan. Namun terdapat juga sebahagian yang dilihat kurang senang dengan tindakan mempamerkan aktiviti-aktiviti tersebut di media sosial kerana dilihat seperti mahu menunjuk-nunjuk. Kontroversi yang tercetus berkaitan perkara ini telah memaksa pihak polis untuk mengambil tindakan yang sewajarnya bagi memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat kekal terpelihara, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Jelas Huzir, polis tidak pernah menghalang Leo menyampaikan sumbangan kebajikan dalam tempoh PKP, malah memaklumkan pendakwah itu diberikan kebenaran oleh pihak polis untuk berbuat demikian. Polis tidak pernah menghalang beliau berbuat demikian selagi beliau mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Kebajikan Masyarakat, katanya. Tambahnya lagi, tiada kertas siasatan yang dibuka ke atas Leo. Bagaimanapun, PDRM ingin menegaskan bahawa tiada sesiapa yang boleh dikecualikan daripada tindakan undang-undang ke atas sebarang pelanggaran yang berkaitan pelaksanaan PKP, tegasnya. Abid Leo yang memang dikenali sering melakukan kerja amal ditimpa kontroversi baru-baru ini berhubung bantuan yang diberikan kepada keluarga Daif di Dergah Kedah. Antara lain, penduduk setempat menjadi kecaman orang luar yang menyangka mereka tidak mengendahkan keluarga terbabit selepas video lawatan itu tular di media sosial. Beberapa pihak termasuk Kerajaan Kedah dan Lembaga Zakat Kedah kemudian tampil menjelaskan keluarga berkenaan memang menjadi penerima bantuan tetap. Leo kemudian memaklumkan beliau telah dipanggil polis untuk memberi keterangan berhubung perkara itu. Beliau juga membuat permohonan maaf atas kontroversi yang tercetus dan kemudian berkata akan berhenti turun padang menyampaikan bantuan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Terdahulu, Menteri Besar Kedah Mukhlis Mahathir menafikan dakwaan bahawa siasatan polis terhadap pendakwa bebas Abid Leo berpunca daripada laporan yang dibuat oleh pihaknya. Malah, Mukhlis juga mempertimbangkan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang membuat tuduhan sedemikian, terutama di media sosial. Kita beralih ke perkongsian berita yang berikutnya. Dakwaan langgar PKP, polis buka kertas siasatan terhadap anak Zahid. Ia akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara selepas siasatan selesai, kata Pengarah JSJ Huzir Mohammed yang mengingatkan tiada sesiapa terlepas daripada tindakan jika melanggar undang-undang. Polis berkata, pihaknya telah membuka kertas siasatan terhadap anak Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, Nurul Hidayah,
berhubung dakwaan melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Siasatan mendapati Nurul Hidayah memuat naik gambar di Instagram dengan caption berkenaan pertemuan dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zulkifli Mohamad dan Timbalan Menteri Alam Sekitar Mas Rizal Muhammad. Setelah siasatan dilengkapkan, polis akan merujuk kertas siasatan tersebut ke Pejabat Peguam Negara, kata Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia PDRM, Hozir Mohammed dalam kenyataan. Hozir berkata siasatan dibuat mengikut Seksyen 269 Kanun Keseksaan atas perbuatan cuai yang mungkin merebakkan jangkitan apa-apa penyakit yang mengancam nyawa dan Peraturan 3 dalam kurungan 1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020 kerana melakukan pergerakan tanpa kebenaran. Beliau juga memaklumkan polis telah mengambil keterangan Nurul Hidayah hari ini. Terdahulu, hari ini Malaysia kini melaporkan unit siasatan jenayah terkelas D5 akan mengambil keterangan Nurul Hidayah dan suaminya sekitar jam 11 pagi. Ketika dihubungi, Nurul Hidayah mengesahkan berkenaan temu janji dengan Ibu Pejabat Polis Bukit Aman tetapi tidak mengulas lanjut. Dalam pada itu, Hozir mengingatkan bahawa tiada siapa yang akan terlepas daripada tindakan jika didapati dengan sengaja melanggar undang-undang. Orang ramai dinasihatkan tidak cuba menimbulkan kegusaran dan persepsi negatif seolah-olah polis tidak mengambil tindakan ke atas dakwaan pelanggaran ini, katanya lagi. Baru-baru ini tindakan Nurul Hidayah memuat naik gambar pertemuannya itu mencetuskan kritikan ramai kerana didakwa melanggar PKP. Gambar itu menunjukkan dirinya, suami dan Mas Rizal berdiri dalam keadaan berjarak. Dia juga bertemu Menteri Agama Zulkifli Mohamad di pejabat bekas mufti itu. Ketika PKP, hanya seorang dibenarkan bergerak menggunakan kereta dalam jarak 10 km daripada kediaman kecuali mendapat kebenaran khas polis atau pihak berkuasa untuk bekerja. Sementara itu, MP bersatu di Blok Kerajaan dan Pembangkang, satu kebiasaan baru, kata Anwar. Terserah kepada Bersatu untuk menyelesaikan isu perpecahan dalaman mereka, kata Presiden PKR Anwar Ibrahim. Kemungkinan anggota Parlimen Bersatu akan duduk di kedua-dua blok kerajaan dan pembangkang merupakan kebiasaan baru di Dewan Rakyat nanti, kata Presiden PKR Anwar Ibrahim. Anwar berkata ia selepas kenyataan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad baru-baru ini bahawa beliau akan duduk di blok pembangkang ketika sidang Dewan Rakyat pada 18 Mei ini. Ini satu new normal Perdana Menteri daripada Bersatu dan Dr. Mahathir yang bukan sebahagian daripada PH tapi duduk di blok pembangkang juga daripada Bersatu. Sudah jadi berdua sekarang. Seluruhnya merujuk pihak dalam Bersatu yang berpihak kepada Muhyiddin yang juga Presiden Parti dan kumpulan kecil yang menyokong Mahathir selaku pengerusi. Anwar berkata demikian ketika mengulas seorang pengguna Facebook yang membangkitkan perkara itu ketika siaran langsung di laman sosial itu hari ini. Perpecahan dalam Bersatu berlaku apabila Muhyiddin membawa parti itu keluar daripada Pakatan Harapan untuk menubuhkan Kerajaan Perikatan Nasional. Mahathir dan beberapa anggota parlimen parti itu membantah langkah itu. Mengulas lanjut, Anwar berkata, bergantung kepada Bersatu untuk menyelesaikan keadaan itu. Terserah pada mereka sama ada parti ini dapat menyelesaikan perpecahan yang agak ketara. Dulu, orang kata PKR berpecah, tetapi PKR masih satu blok, besar dan kuat. Mudah-mudahan mereka bersatu pun begitu, katanya lagi. Dalam krisis politik negara pada Februari lalu, selain keluarnya Bersatu daripada PH, PKR turut kehilangan 11 anggota parlimen yang diketuai bekas Timbalan Presiden Azmin Ali. Dalam hal berlainan, Anwar mengulang gesaannya agar rakyat Malaysia tidak hilang sifat kemanusiaan dalam isu pelarian Rohingya. Kita Malaysia perlu berusaha untuk melindungi mereka mengikut kemampuan. Pada masa sama, kita beri tekanan kepada kerajaan Myanmar, katanya, yang maklum satu penyelesaian jangka panjang diperlukan untuk krisis kemanusiaan itu. Pada 18 April lalu dilaporkan TUDM menghalang bot yang membawa lebih 200 pelarian Rohingya daripada berlabuh di Langkawi. TUDM dilaporkan memberikan bekalan makanan kepada mereka
sebelum mengiringi bot berkenaan keluar dari memasuki perairan negara. Isu pelarian Rohingya kemudian kembali diperkatakan antara sejumlah komen bersifat perkauman dan xenofobia termasuk kepada Presiden Pertubuhan Hak Asasi Manusia Etnik Rohingya Myanmar Malaysia, Mehrom Zafar Ahmad Abdul Ghani. Zafar dituduh pernah membuat sejumlah tuntutan termasuk agar pelarian Rohingya diberikan kerakyatan. Dia menafikan dakwaan itu dan berkata menerima ugutan bunuh akibatnya. Terdapat juga petisyen atas talian yang menggesa kerajaan tidak membantu puluhan ribu pelarian Rohingya yang terjejas dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Semua sumber berita dipetik daripada Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda tidak jemu-jemu menyokong perkembangan channel ini. Terima kasih kerana anda menonton video ini sehinggalah ke penghujungnya. Untuk meneruskan sokongan anda, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk kongsikan video ini ke akaun media sosial anda. Namun jika anda mempunyai sebarang komen, jangan lupa tinggalkan pada ruangan komen di bawah. Akhir sekali, terus duduk rumah. Stay at home.